Honda ADV 150 guys. On tak on? Jom abang cerita. Assalamualaikum semua. Hari tu abang dah buat review tentang Honda ADV 150 tu. So lepas dah buat review tu, macam-macam semua orang bercerita, semua orang tertumpu dekat motor ni. So abang pun tak terkecuali lah. So that's why lah sekarang ni abang dah minta dengan pihak Bunsi Honda, dan sekarang ni dia bagi kita guna motor ni selama seminggu. So untuk hari ni abang akan ceritakan dengan lebih detail tentang pandu atau tunggang uji Honda ADV 150 ini. Untuk yang Honda ADV actually abang tadi dah masuk off-road, dah masuk light off-road lah, dah masuk dengan jalan berbatu macam ni, jalan yang jam, bandar orang katakan, pagi-pagi jalan jam sebagainya, semua kita dah lalui. Tapi sebelum kita cerita benda tu, abang nak cerita tentang design dia terlebih dahulu. So dari segi design untuk Honda ADV 150 ini, dia lain daripada model skuter yang ada dekat Malaysia sekarang. Lain daripada lain. So of course selit maklum yang ini dia adalah rival terus dengan Yamaha NMAX. So kalau nak bandingkan dengan design dia dengan skuter-skuter yang lain kat Malaysia, memang berbeza. Sebab yang ini dia lebih kepada model adventure ataupun orang katakan more for the off-road punya skuter. Dan kalau kita tengok typical dekat Malaysia kan, kita punya skuter dekat Malaysia, dia design dia lebih kurang macam, tengok macam contoh PCX kan, PCX ke ataupun rival dia NMAX ataupun MVX dan sebagainya. So yang ini dia lain daripada yang lain, dan lebih penting ialah untuk motor ni abang katakan bukan setakat disukai oleh kaum lelaki, tetapi untuk kaum perempuan pun disuka. Sebab baru-baru ni abang ride, okay, orang tegur kan, perempuan tegur, dia katakan, "Bang, ADV baru." Ya, saya kata ya. Aku pun terkejut. Ish, dia tahulah pasal ADV. So maksudnya dia punya hype ni memang lain daripada lain lah orang katakan. So dari segi design, sekarang ni kita cerita dari segi design. Macam abang katakan, dia punya look adalah more for the adventure look. Di mana dia punya design dia memang adventure, di mana yang ini adalah adik kepada X-ADV. Di mana yang lain adalah X-ADV dia harga dia mahal lah, bangsawan lah. Tetapi yang kalau kau nak mampu milik, yang ni lah. So design dia kau tempat kat sini. So yang ini design dia lain daripada lain. Lampu adalah lampu jenis LED kalau nampak sini. Yang ini adalah lampu nyalakan siang, mana lampu utama adalah pada bahagian bawah. Dan seterusnya, yang ini penting. So yang ini, yang ADV pun dia ada windshield juga. So mana windshield yang ni dia boleh ubah, dia ada laras, dua laras di mana atas dan juga bawah. Of course dia lebih kepada design, dan second lebih kepada aerodynamic. Tapi antara dua laras abang lebih suka laras yang atas, iaitu yang macam ni lah, nampak lagi sempurna motor ni. So untuk bahagian bawah pula, untuk bahagian bawah dia punya rim berbeza dengan depan dan juga belakang. So untuk depan dia besar sikit, 14 inci, belakang dia adalah 13 inci, okay? Dan untuk yang ni kita nampak depan brake disc, tapi lebih penting nampak ni gigi-gigi tu. So maksudnya yang ini ada ABS, tapi yang ini cumalah single ABS, iaitu depan saja, belakang tak ada. However, belakang masih lagi menggunakan brake disc. So untuk bahagian tepi pula, so untuk fork depan dia gunakan teleskopik, yang itu jenis daripada Showa lah. Belakang pun brand Showa juga, tapi belakang dia gunakan twin shock. The interesting dia adalah untuk yang ni, dia punya brand Showa, dia punya belakang punya absorber ni for me sangat-sangat bagus. Walaupun dia nampak agak panjang, tetapi biasanya kalau saya dengan rumah saya naik model skuter yang satu lagi brand, yang itu kalau kita langgar lubang, kita akan rasa, rumah akan kata, dia akan kata, "Uish, sakit lah." Kan dia akan rasa dia punya gegaran tu lah. Tapi untuk yang ni kita dapat rasa dia absorb dia tu. Maksudnya once saya 2-3 hari ni saya jalan dengan rumah saya, dia tak ada komplain pasal kalau langgar lubang dia rasa sakit ke tak. Itu yang antara perubahan yang paling penting lah orang katakan. Rumah happy, kita pun happy juga. Itu paling penting. Dan seterusnya untuk bahagian belakang Untuk bahagian belakang dia lain sikit untuk ADV 150 ni, sebab belakang ni buntut dia agak lebar sikit tau. Tapi biasanya antara kegagalan untuk OEM untuk menghasilkan bahagian belakang adalah dia buat buntut dia lebar, tapi dia tak tahu apa yang dibuat. Tapi untuk ADV ni dia tahu apa yang dibuat. Di mana kalau dia nampak dekat bahagian belakang dia buat, walaupun lebar, dia datang dengan lampu LED dengan berbentuk X, di mana daripada jauh kita boleh tahu ini adalah
adalah model ADV. Itu adalah antara sukses yang ada pada ADV 150. Dan seterusnya untuk tangki ini agak besar, 8 liter. Kalau nak comparekan dengan rival dia cuma 7.1 liter. 8 liter. Untuk bahagian simpan barang pun sangat luas, 28 liter. So setakat nak letak helmet satu dengan letak barang should be no problem. Dan important thing adalah, so untuk boot belakang ni, tengok dia ada beberapa laras. So ini adalah laras yang pertama, ini adalah laras yang kedua. Itu menarik dia. Okey, so untuk ADV ini adalah dia gunakan keyless entry, di mana kan dia gunakan remote secara keyless. Dia tak ada pakai kunci lah. So yang ini adalah remote dia, di mana remote ni kita nampak dia ada button alarm lah. So button alarm ni kalau orang usik motor kita, dia akan ada bunyi alarm lah. Dan dia ada lock dan juga sebagainya lah. Ini adalah kunci dia. So manangkan dia adalah keyless, so dia tak ada pakai kunci, so dia guna pulas saja. Dia sama macam model Vario juga. So jangan ada yang berani tanya nak sekali ke 3 kali. Tak ada. Start je. Pusing tekan. Lepas tu pusing. Okey. So lepas pusing ni, okey, untuk panel meter adalah fully digital. Kalau nak bandingkan dengan abang dia XADV, yang itu lebih besar. Yang ini adalah lebih kecil sedikit. Tapi kecil ni bagi abang agak minimalis. Sekali pandang kita dah tahu apa benda yang ada. Dan walaupun sekarang ni kita berada dekat cahaya matahari yang agak jelas, tetapi kita boleh nampak dia punya clear dia tu. So untuk yang ni kita nampak ada banyak lah information yang ada dekat meter ni. First kita nampak bahagian kiri ni dia ada dia punya full bahan api kan, dia punya label indikator minyak. Lepas tu untuk atas ni dia ada tarikh lagi. Lepas tu dia ada jam. Lepas tu dia ada trip. Dan untuk bahagian tengah adalah indikator untuk speed dia lah. Dan untuk bahagian bawah dia adalah orang katakan full consumption punya average. Kita boleh kat sini kita boleh monitor lah sama ada kita bawa ni macam setan ke, macam orang-orang biasa ke. So kita boleh tahulah. Dan dekat bahagian tepi pun ada button-button lah. So button-button ni kita boleh nampak macam average full consumption berapa, voltan bateri berapa, air temperature berapa dan sebagainya. So it's very simple, very clear lah dekat sini. Dan untuk meter dia ada dua pihak, dia ada dua bahagian tau. Satu bahagian atas yang full digital, satu bahagian bawah. Bawah ni adalah more for the indicator. So macam contohnya macam indikator signal ataupun hazard light. Lepas tu ada bateri, ada lampu tinggi, lampu rendah, ada kunci, dia ada temperature dan sebagainya untuk bahagian sini. It's a look simple lah bagi abang. So seterusnya untuk bahagian handle ini, handle untuk bahagian kiri simple, dia ada level high dengan low untuk dia punya lampu. Lepas tu dia ada horn dan juga dia ada signal. Tapi horn dengan signal ni dia terbalik tau. So saya always confused lah kadang-kadang. So kita dah biasa kan. So sekarang dia buat macam ni, a bit confused bagi saya lah. Seterusnya untuk bahagian kanan dia ada idling start stop. Idling start stop ni lebih kepada jimat bahan api. So kalau kita berhenti kat traffic light ke, kita brake, so dia akan matikan enjin. Apabila kita pulas, dia akan hidupkan kembali. Seterusnya yang ini pun ada hazard light, dia ada button hazard light dan juga button push start button lah. So itu sahaja yang ada pada yang ini. Yang seterusnya kita akan cerita pasal enjin pula. Okey, pasal enjin pula. So untuk motor yang ni ADV 150 digunakan enjin 150cc lah, ataupun lebih tepat dia adalah 149.3cc. So yang ni horsepower dia adalah 14.6 horsepower. Torque dia adalah 13.9 Nm torque. Okey, so nak bercerita tentang riding experience selama beberapa hari abang bawa motor ni lah. So first, motor yang ni look memang ada. Look memang ada, rupa memang ada. Pergi mana-mana orang pandang. Apatah lagi color merah ni. So untuk ADV dia ada dua color tau. Yang ini satu adalah color merah, satu lagi dia adalah color grey. Lebih kurang grey macam itulah, grey gelap macam tu. So antara dua color bagi saya color yang ini lebih menawan lah yang ni. So orang katakan look memang menang, baik daripada depan, baik daripada belakang, memang menang. Second, dari segi keselesaan memang ada. Seat dia memang cukup besar. Berat saya lebih kurang 100 kg, tapi seat ni cukup menampung saya. Tapi untuk belakang, rumah saya kata belakang dia agak keras sikit. Dia kata boleh lah abang duduk depan lembut kan, dia belakang keras sikit. Tapi for me should be no problem. Untuk keselesaan memang ada. Seterusnya untuk power. Okey, ini sejujurnya untuk power 14.6 horsepower, 13.9 Nm torque. Torque ada, power ada, tetapi motor ni bukan untuk laju. Motor ni adalah sebuah model adventure yang untuk light off-road dan juga untuk santai-santai. Kalau kau nak laju, memang tak sesuai. Sejujurnya, motor ini tak adalah laju mana sangat. Setakat dia boleh pergi untuk saiz badan saya, dia boleh pergi sekitar 105 sehingga 110 km sejam je. So, mungkin yang kurus mungkin boleh pergi sampai 110 ataupun mungkin boleh pergi 120. Itu adalah subjektif lah. So, dari segi power bagi saya, dia punya torque taklah torky sangat tapi ada.
Untuk power setakat nak lepas traffic light, torque tu memang cukup. Untuk kuasa memang cukup. Tapi saya ulang sekali lagi, motor ni bukan untuk kelajuan, tetapi untuk light, untuk off-road, kau ajak rival-rivalnya, aku bergaranti tak ada orang berani. Kau bayangkan dekat jalan macam ni, jalan yang ada batu yang tajam-tajam ni, langsung tak ada masalah nak naik ni. Dengan ketinggian yang agak tinggi nak naik ni, langsung tak ada masalah. Apatah lagi aku masuk off-road tadi dengan jalan berbecak, lagi tak ada masalah. So that's why dia unik, dia kelainan untuk motor ini adalah dia boleh masuk light off-road. Selain pada rupa ada, light off-road memang ada. So, secara overall kalau tanya pada saya akan beli ke tidak? Saya akan kata, kalau saya tak ada skuter lagi, yes, saya akan beli yang ini. Sebab rupa ada. Yang penting adalah rupa, babe. Rupa ada, power ada. Jangan risau benda tu. Untuk tangki pun besar. So, tangki 8 liter. Setakat sini pergi ke Melaka, Melaka balik, saya rasa should be no problem lah. So, untuk harga yang ni adalah RM11,999. Almost RM12,000. So, kalau cash, saya tanya setengah kedai, dia boleh pergi sampai RM12,600 lebih kurang macam tu. So, untuk tahu bulanan berapa, yang itu kau kena tengok video kita sebelum ni dekat bahagian atas. So, abang ada mention kalau kau buat loan 3 tahun berapa, 5 tahun berapa. Okay? So, overall bagi saya adalah it's a good bike ni. Sama ada seorang, sama ada berdua dengan umur saya, motor ni sangat-sangat sesuai untuk saya dan juga begitu juga dalam keadaan light off-road. Tak ada masalah. Kau cabar. Aku rasa rival memang tak boleh masuk lah untuk road-road macam ni. Dia kata, gila kau apa masuk jalan macam ni? Tapi yang ni, tak ada masalah. Welcome, kata dia. Okey, lebih penting, motor ni bukan setakat untuk light off-road tau. Tetapi untuk cilok dekat traffic jam, mesti ada tanya. Susah ke tidak? Dengan saiz body yang agak besar, sejujurnya tak susah. Senang. Walaupun body je kau nampak besar, dengan berat dia 100 lebih kilogram, tetapi untuk cilok dekat traffic light ke, untuk cilok dekat traffic jam, senang. Easy, babe. Memang easy. Tak ada susah kata apa. Senang kau nak celok kiri, nak celok kanan, senang. Memang mudah. Apatah lagi kalau dekat highway, orang katakan, untuk santai, memang yes. Kalau kau buat 100, 110, relax-relax dengan wife kau, nak pergi ke Tanjung Malim ke, kalau boleh rentan negeri lah, Tanjung Malim ke, makan pau ke, yes, memang sesuai. Dan apatah lagi kalau siapa-siapa yang mungkin kerja mungkin antara rumah kau dengan tempat kerja lebih kurang tak jauh, 20 ke 30 km, yes, ini adalah suitable untuk kau. Tetapi macam katalah, kalau kau yang jenis nak laju, tak sesuai motor ni. Memang tak sesuai. Nak laju, kau kena ambil abang ni lah, XADV. Tapi yang ini adalah more untuk yang santai. Okey, so sampai sini saja video kita pada kali ini. Abang rasa apa yang abang kongsi pada korang boleh orang kata serba sedikit beli maklumat pada korang sama ada sesuai ke tak sesuai motor ni dengan anda semua. Macam biasalah, kalau ada sebarang soalan letakkan dekat ruangan komen bawah dan jangan lupa, yang paling penting, jangan lupa subscribe. Dan subscribe tu terima kasih. Lepas subscribe tu tekan loceng. Okey? So kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Panas weh. Gerak lu. Papa Roger. Okey? Tinggi, jongkit sikit lah.